بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى في كتابه الياقوت النفيس في مذهب ابن إدريس: ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Qala as-salatu. Jadi insyaAllah pada majlis kelima ini kita akan memulakan pada perbahasan solat. Tapi sebelum itu sukalah untuk anda jelaskan semula beberapa persoalan daripada sahabat-sahabat kita di dalam grup. Okey. Pertama sekali soalannya tentang jikalau seseorang ikhtisar di atas batu dan tisu misalnya dengan sebab tidak ada air, jadi sebagaimana kita maklum dia kena ada 9 syarat lah. Maka bila luput satu syarat maka tidak sah. Maka bila tidak sah, dia macam mana pula? Adakah dia kena istinja tu kena air juga? Okey. Dalam keadaan yang daruri macam ni, okey. Kalau dia pertanyaan dia berkaitan dengan istinja. Okey. Dalam keadaan macam ni dia tu dikira sebagai faqidut tahurain nisbah dengan solat. Iaitu seseorang yang solat tidak ada air dan tidak ada tidak ada tanah, maka itu namanya faqidut tahurain. Tapi kalau yang dia nak istinja, nak sucikan dia punya kemaluan daripada najis, air pun tak ada, okey, air pun tak ada, kemudian istinja pun tak ada, okey, istinja pun tak ada, maka caranya macam mana? Tengok kalau kalau ada kemungkinan seperti waham jatuhnya air, seperti nampak macam mendung dan sebagainya, maka wajib ditunggu. Okey, wajib ditunggu akan adanya air. Tapi kalau memang tempat tu tak ada waham langsung ada air, okey, dan dan syarat-syarat yang tidak yang untuk beristinja dengan batu tu tak cukup syarat, maka dalam keadaan macam ni dia perlu dalam keadaan kekal dia usaha sekadar yang mampu saja, iaitu termasuk daripada al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Maksud apa yang ada baginya saja, iaitu apa yang batu tu diguna juga batu untuk istinja tu. Okey. Maksudnya apa? Contoh luput satu syarat sahaja, okey, daripada 9 syarat, maka dia lakukan saja istinja dengan batu tu dengan 8 syarat. So namun istinjanya itu tidak kata tidak mu'tabar, tapi di dalam bab daruri lah. Dalam bab daruri maksudnya apa? Dimaafkan pada syarak, maksudnya apa? Dia tidak termasuk daripada orang yang taksir di dalam istinja. Sebab bersuci itu wajib, fardu ain. Istinja itu fardu ain. Maksud dia melakukan, air tak ada, so dia ada istinja dengan alat yang tidak cukup 9 syarat, maka contoh dia cukup 6 syarat saja alat istinja tu, maka dilakukan sahaja. Maka dia tidak dikira sebagai taksir, lalai untuk bersuci. Okey. Itu yang pertama. So buat apa yang mampu saja. Yang kedua, okey, kalau ketika berwuduk seseorang tu kentut atau melakukan hadas, okey, tengah wuduk tiba-tiba terpegang kemaluan misalnya, tersentuh ajnabiyah atau tersentuh isteri, maka batal. Sebab dia tidak boleh ada mawani' ataupun ma yunafil wuduk daripada awal sampai habis. Bermaksud waktu kalau kita andaikan di akhir solat, di akhir wuduk tu tinggal basuh kaki tu, kemudian kita terkentut, maka kena wajib ulang balik wuduk tadi tu daripada awal, bukan sambung saja. Okey.
Kemudian yang ketiga, soalan yang ketiga, yang ni yang ini lebih detail sikit, iaitu tentang masalah ta'liq musannif. Okey, ketika mana perkara yang membatalkan tayamum tu, iaitu tawahumul ma kharijas solah. Okey. Mungkin di sana mungkin anda tersilap atau mungkin sabqul lisan, tapi anda tak tengok balik penjelasan anda tu, tapi anda tahqiqkan masalah ni, iaitu masalah perkara yang membatalkan tayamum, okay, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab, iaitu tawahumul ma kharijas solah. Tawahum mana sangka akan adanya air itu di luar solat. Di luar solat tu iaitu sebelum dia memulai solat. Dia dhabit memulai solat tu iaitu sebelum sempurna disebut ra. Sebelum disempurna sebut ra pada takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu akbar. Bermaksud jikalau dia sudah sebut ra, Allahu akbar, maksud dia telah masuk di dalam solat. Hukumnya berbeza. Adapun sebelum ra ataupun sedang sebut ra, okey, kemudian berlakunya tawahumul ma ataupun nampak air, adanya air secara yakin, tu dibezakan. Kat situ punca utamanya, iaitu dua masalah. Tawahumul ma, sangka akan ada air. Yang kedua, melihat air. Maksud melihat air, yakinlah ada air tu. Okey. Dua isu utama ni dibezakan di dalam dua masalah, iaitu jikalau dia tu lihat di luar solat dengan maksud dia belum sempurna menyebut ra pada Allahu akbar takbiratul ihram, itu masuk kharijus solah. Bila dah sebut ra Allahu akbar, maka dia tu dah masuk solat, hukum berbeza. Okey. Orang yang tawahumul ma, sangka ada air, dan juga melihat air sebelum masuk solat. Sebelum masuk solat. Maksudnya apa? Sebelum dia angkat takbir dan selesai huruf ra pada Allahu akbar itu, maka batal tayamumnya mutlaqan. Okey, batal tayamumnya mutlaqan. Okey. Itu masalah jikalau dia tu sebelum, maknanya sebelum daripada solat, sama ada ru'yatul ma dan juga tawahumul ma, okey, maka kedua-duanya membatalkan tayamum. Okey, kedua-duanya membatalkan tayamum. Okey, iaitu kharijas solah, iaitu qabla dukhulihi fi solah. Adapun jika pada masalah telah masuk di dalam solat dengan mana dia telah menyebutkan huruf ra, selesai menyebutkan huruf ra pada Allahu akbar, maksud dia dah masuk pada solat. Hukumnya berbeza pula. Okey. Hukum bila dah masuk pada solat, bila tawahumul ma. Ingat tu. Bila tawahumul ma, seperti Allahu akbar tengah-tengah solat, rasa ada air ni. Macam dengar-dengar macam bunyi air. Tawahum, sangkaan ada air, ataupun tengok awan macam nak mendung. Jadi sangkaan ada air. Sangkaan ada air, tawahumul ma, okey, maka jikalau sangkaan itu berada di dalam solat, sangkaan itu muncul ada ketika solat, dah masuk solat, maka itu tidak memberi mudarat mutlaqan, sama sekali. Sama macam dalam ta'liqat musannif, iaitu amma fiha. Adapun padanya, dia kena takdir biar jelas tu. Amma fiha ay amma tawahumul ma fi shalah. Tulis itu tu. Sebab masalah tawahum berbeza dengan ru'yatul ma. Amma tawahumul ma fiha, adapun sangkaan ada air di dalam solat itu, fala yadur, maka tidak memberi mudarat ia tawahumul ma di dalam solat. Di ta'mim sawa'un akanat tasqutu bitayammum bi an kana al mahallu bi yaghlibu fihi al faqdu aw yastawi al amran aw la bi an kana yaghlibu fihi wujudul ma. Ini sebagaimana yang kita telah jelaskan sebelum ni, iaitu dibezakan tempat yang biasanya ada air dan tempat yang biasanya tak ada air. Okey. Jadi tidak kira tempat tu biasanya ada air ataupun tempat yang ghalib atau biasanya memang tak ada air, okey. Jikalau tawahumul ma di dalam solat, okey, maka itu tidak memberi mudarat, itu tidak batal dia punya tayamumnya. Maka terus sahaja solatnya, okey.
Adapun jikalau ru'yatul ma. Ru'yatul ma. Ru'yatul ma di dalam solat. Di dalam solat iaitu dah Allahu Akbar, setelah selesai menyebutkan huruf ra, okey, maka dia di dalam solat, kemudian dia nampak air, ya, seperti hujan turun, okey, ataupun depannya nampak air, maka ketika itu tafsil, fafihi tafsil. Jadi tafsil ini pada masalah ru'yatul ma fi shalah. Tafsil itu macam mana? Jikalau solatnya itu, okey, solatnya itu solat yang gugur dengan tayammum, dengan makna kata solat tu di tempat yang ghalib tak ada air. Memang ghalib tak ada air. Okey. Tempat yang ghalib memang kawasan tu memang jarang air, jarang ada air, jarang hujan. Kemudian ketika dia solat, okey, dia solat, maka solat ni dengan tayammum, okey, maka solat ni itu solat yang gugur dengan sebab tayammum, dengan maksud dia tidak perlu qada semula solatnya bila ada air. Maka solat yang di tempat yang ghalib tak ada air, bila dah masuk pada solat, kemudian dia ru'yatul ma ketika solat, maka itu tidak membatalkan tayamumnya. Okey, tidak membatalkan tayamumnya. Itu untuk di tempat yang ghalib tak ada air. Adapun di tempat yang ghalib ada air, tempat yang ghalib ada air, iaitu solat yang tidak gugur solat ni itu dengan sebab tayamum. Bermaksud apa? Seperti penempatan kita di rumah-rumah ini, kawasan perumahan misalnya, ghalib ada air, kemudian tiba-tiba tak ada air, maka kita solat dengan tayamum. Maka solat kita ini itu solat yang tidak gugur dengan sebab tayamum. Dengan maksud apa? Bila dah ada air semula, kita wajib qada semula. Maka jikalau kita solat dengan tayamum di tempat yang ghalib ada air, okey, kemudian kita dah masuk solat, maksud kita tayamum, kemudian kita dah solat, kemudian nampak air. Bila nampak air pada di dalam solat, maka yang itu batal kita punya tayamum. Jadi kalau boleh buat khulasah kat situ, iaitu ada 4 lah masalah lebih kurang kita kata, iaitu bezakan di antara tawahhumul ma dengan ru'yatul ma. Kalau tawahhumul ma wa ru'yatul ma ini berkongsi hukumnya ini pada sebelum solat. Sebelum solat. Jikalau tawahhumul ma ataupun ru'yatul ma sebelum solat, maka itu batal tayamumnya. Adapun jikalau tawahhumul ma di dalam solat, maka ta'mim, sama ada di tempat yang gugur solat dengan tayamum ataupun tidak gugur solat dengan tayamum, itu sama-sama sahaja, tidak membatalkan tayamum. Teruskan sahaja. Okey, tak semata-mata tawahum. Adapun jikalau ru'yatul ma, dia ada padanya tafsil di tempat yang solat gugur padanya tayamum ataupun tidak. Okey. Jelas? Jelas. Kalau kurang jelas boleh komen dekat bahagian komen. Okey. Qala rahimahullahu taala, as-salatu lughatan ad-du'a bi khairin. Salat pada bahasa iaitu as-salatu fil lughah, lughatan macam biasa i'rab, jadi mansubun bi naz'il khafid. Ad-du'a bi khairin, berdoa dengan kebaikan. Okey. Di dalam di dalam Al-Quran tentang dalil pensyariatan zakat tu. Okey. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Iaitu dan bukan solawatlah di atas mereka itu, sebab solah ala. Okey. Dia kalau daripada kita ni maksudnya apa? Itu solat jenazah tu. Okey. Salli ala hadzal mayyit. Tapi di situ maksud wasalli alaihim, okey, dengan maksud berdoa, solat pada lughah, iaitu mendoakan kebaikan, tapi ayat inilah jadi dalil wasalli alaihim dengan maksud khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah oleh engkau daripada harta mereka itu sadaqatan, akan zakat, okey, tutahhiruhum, okey, kamu menyucikan mereka itu dan membersihkan harta-harta mereka itu dengan zakat itu. Wasalli alaihim, dan doalah kebaikan bagi mereka itu. Di dalam Al-Quran wasalli alaihim dengan maksud doalah kebaikan bagi mereka itu. Ayat wasalli alaihim di sini dalil bagi sebahagian daripada usuliyin tentang pandangan yang mengatakan tidak ada taraduf.
Okey. Sebab apa? Antaranya ni as-salah doa. Sebab apa? Di sisi mereka itu dia kata kalau antara dalil taraduf itu, okey, dalil taraduf ialah kita boleh letak kalimah itu di tempat yang seerti. Solat dengan maksud doa. Tapi di dalam Al-Quran, wasalli alaihim, as-salat dengan maksud doa. Tapi kalau kita letak wasalli alaihim wad'u alaihim, maksud dah lari. Wad'u alaihim doa yang tidak baik. Wad'ulah, itu doa yang baik. Itu di antara dalil mereka kata tidak ada taraduf. Okey. Wa syar'an, dan pada syara' aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Solat pada syara' bila kata aqimus solah, aqwalun ialah beberapa aqwal, iaitu rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Rukun qauli ada 5. Di rukun qauli ni wajib untuk diungkapkan, dituturkan dengan kalam, dengar, iaitu berlafaz, iaitu wajib kita dengarkan, kita punya pendengaran yang normal tu. Dengan syarat kita punya suara mu'tadil tu dengan telinga yang normal boleh dengar. Dengar tu sama' tu iaitu bil quwwah la bil fi'li. Okey, dalam bab ni kena jaga-jaga. Iaitu rukun qauli 5 tu iaitu Allahu akbar. Yang kedua al-Fatihah. Yang ketiga tasyahud. Yang keempat solawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada tasyahud. Yang kelima salam yang pertama. Tu 5 rukun qauli, rukun yang bangsa perkataan, yang bangsa qaul, yang mesti diungkapkan, mesti dengan kata-kata. Dengar lafaz tu oleh telinga sendiri. Dengar syaratnya tu as-sama' bil quwwah la bil fi'li. Apa beza as-sama' bil quwwah dengan as-sama' bil fi'li? Okey. Kalau sama' bil fi'li itu iaitu dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Bermaksud apa? Jikalau bunyi bising ke dan sebagainya, kan contoh kalau imam, contohnya imam guna mic sangat kuat, di dalam musalla atau dalam masjid, ketika masa kita nak baca Al-Fatihah, dia baca surah. Dan dia baca surah tu sampai kita baca pun kita tak dengar suara kita. Tak dengar suara kita. So tak dengar suara kita, kemudian kita angkat lagi, kuatkan lagi suara kita sampai kita dengar. Itu nama dia dengar as-sama' bil fi'li. Ataupun macam kita sekarang tanpa ada bunyi bising apa-apa, kita boleh dengar alhamdulillahirabbil alamin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Tu dengar bil fi'li. Okey. In case kalau ada bunyi bising dan sebagainya, maka kita tidak dengar bil fi'li, tapi kita dengar bil quwwah. Bermaksud jikalau andaikan semua bunyi bising tu tak ada, okey, imam tadi baca kuat tak ada, dan lori lalu tepi kita tak ada, suara biasa macam ni, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, suara macam tu kita boleh dengar, maka itu namanya dengar bil quwwah, dah memadai. Bermaksud apa? Kalau dengar bil quwwah dah memadai, dengar bil fi'l itu min babil aula lah. Tetapi kalau ingat, kalau dengar bil fi'li itu sehingga mengganggu orang di sebelah, hukumnya makruh. Okay, itu 5 rukun qauli. Ingat tu. So kalau semata-mata menggerakkan bibir sahaja, maka itu tidak sah rukun qauli di dalam mazhab kita Syafi'i. Wa af'alun, dan beberapa perbuatan iaitu rukun fi'li muftatahatun bit takbir, yang dibukakan akan aqwal wa af'al itu bit takbir, dengan takbir Allahu akbar atau permulaannya, mukhtatamatun bit taslim, yang disudahi akan aqwal wa af'al itu bit taslim, dengan beri salam, ghaliban, atau ghaliban itu secara ghalib, secara kebanyakan. Kalau orang tanya, cuba tengok bawah tu ta'liq musannif, wa min ghairil ghalib salatul akhras. Sebab apa? Kan di dalam muqaddimah ini musannif iltizam untuk mendatangkan ta'rif yang jami'. Yang jami'. Dia musannif sedang mendatangkan ta'rif solat secara jami', iaitu diletakkan ghaliban. Supaya apa? Supaya masuk rupa solat pada syarak tu. Pada beberapa orang. Cuba tengok bawah tu, wa min ghairil ghalib, dan daripada yang bukan ghalib, bukan kebanyakan, bukan kebiasaan, iaitu salatul akhras. Solat orang yang bisu, akhras bisu, okey, tak boleh bertutur.
li'adam al-aqwali fiha, kerana tidak ada aqwal padanya. Tu. Jadi orang yang bisu ni dia tak ada aqwal, rukun qauli tak ada. Sebab tu solatnya sah sahaja. Sebab tu letak ghaliban. Pada kebanyakan mesti kena macam tu. Letak ghaliban tu supaya nak qaid ada juga orang yang tidak boleh aqwal tapi solatnya sah. Okay, wa salatul janazah wal marid alladhi yajri arkan as-salah ala qalbihi wal marbut ala khashabatin li'adam al-af'ali fiha. Dan orang sakit yang memperlakukan menjalankan segala rukun solat itu di dalam hatinya. Okey. Dalam mazhab kita ni tak mampu dekat mata sampai hati. Dan orang yang diikat di atas di atas kayu. Okey. Jadi orang sakit tu yang hanya mampu solat dengan menggerakkan hatinya, iaitu melalukan segala rukun solat itu dalam hatinya, ataupun orang yang diikat dekat kayu misalnya, maka terikat je tak boleh nak bergerak, nak rukuk sujud tak ada pergerakan tapi aqwal ada, maka termasuk juga ta'rif ini untuk mereka itu solat. Kemudian ditanya, bagaimana pula niat? Kalau ta'rif ini seolah-olah niat tak masuk, sebab niat itu kan rukun qalbi. Jadi niat itu dah masuk pada af'al. Niat itu dah masuk pada af'al sebab niat-niat itu ialah fi'lul qalbi. Fi'lul qalbi, perbuatan hati. Okey. Kemudian as-salawatul maktubah wa awqatuha. Solat yang difardukan dan segala waktunya. As-salawatul maktubah khamsun, bermula segala solat yang diwajibkan sehari semalam itu 5, khamsun. Az-zuhru, tambah sekali az-zuhru wa hiya 4 raka'atin. Dan zuhur itu hiya tu kembali kepada az-zuhr i'tibar solat. Boleh nak kata wa huwa 4 raka'atin boleh. Okey. Dan kalau nak kata apa wa hiya 4 raka'atin, iktibar az-zuhru itu sebagai muzakkar boleh juga, sebab mera'ikan khabar dia tu. Sebab kaedah dalam nahwu menyebutkan kalau dhamir itu marji' ilahnya muzakkar, kemudian dhamir itu jadi mubtada, khabar bagi dhamir itu ialah muannas, maka boleh mera'ikan dia punya khabar, itu lebih aula. 4 raka'atin, 4 boleh jadi muannas dengan iktisab. 4 rakaat wa awal waqtiha, dan bermula awal waktu zuhur, solat zuhur itu ialah zawalus syamsi, gelincir matahari. Gelincir matahari itu di ufuk. Bagaimana kita nak tahu kita punya belahan langit tu? Okey. Zawalus syamsi iaitu matahari gelincir daripada tengah-tengah langit tu, jatuh ke sebelah timur, jatuh ke sebelah barat. Sebab matahari terbit daripada timur, naik ke atas kepala tu, kemudian dia gelincir. Gelincir tu maksud dia dah masuk sebelah barat. Okey. Sebelah barat, maka dah ada bayang-bayang sebelah timur. Wa akhiruhu masiru zilli kulli syai'in mithlahu siwa zillil istiwa. Dan akhirnya, akhir bagi waktu zuhur itu ialah masiru zilli kulli syai', jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu mislahu, umpamanya jikalau tiang itu tingginya 10 meter, kemudian bayang-bayangnya pun 10 meter, maka tu dah akhir dah waktu zuhur, dan masuk waktu asar. Tapi kecuali ni, siwa zillil istiwa, kecuali bayang-bayang istiwa. Rasanya ini anda tak panjangkanlah, sebab anda dah jelaskan dalam matan Abi Syuja' tu, permasalahan yang detail masalah zillil istiwa. Anda dah siap gambar rajah dan sebagainya, dah jelaskan beberapa yang lebih jelas. Mohon inilah rujuk murajaah kembali ke dalam bab tu, dalam pengajian matan Abi Syuja' anda dah terangkan dengan jelas. Okey, wal asru, sebab panjang perbahasan ni panjang.
wa akhiruhu masilu zilli kulli syai'in mislahu siwa zilli listiwa ni kuasa panjang, dan telah jelaskan secara detail dekat pengajian Mazhab Abi Syuja'. Jadi antum boleh murajaah dekat situ. Okay, wal asru dan asar wa hiya 4 raka'atin, dan ia 4 rakaat. Wa awwal waqtiha idza sara zillu kulli syai'in mislahu. Itu awal waktunya, waktu asar itu apabila jadilah bayang-bayang tiap-tiap sesuatu itu umpamanya. Wazada qalilan. Ini dalam mazhab kita. Ini dalam mazhab kita, iaitu contoh jikalau tiang tu 10 meter, maka bayang-bayang 10 meter, maka tu dah masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu asar, habis waktu zuhur. Berbeza dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kena 2. Okey. Maksud idza sara zillu kulli syai'in mislaihi. Maksudnya apa? Jikalau tiang tu 10 meter, maka bayang-bayang kena 20 meter baru masuk waktu asar di sisi mazhab Hanafi. Sebab tu mazhab Hanafi asarnya lambat sikit. Lambat sikit, lambat banyak, lebih kurang dalam sejam lewat. Okey. Jadi kau boleh tengok kalau siapa-siapa berada di Kuala Lumpur dekat Masjid India tu. Masjid India depan Wisma Yakin tu. Situlah dia orang praktikkan sebab mazhab Hanafi. Perkataan wazada qalilan dia sama perbahasannya dengan siwa zilil istiwa. Siwa zilil istiwa. Okey. Jadi munasabah sebab antum dah belajar pada Mazhab Abi Syuja' tu, maka anda ihalahkan saja pada pengajian kelas Mazhab Abi Syuja' situ. Dan kalau kurang jelas kat sana tu nanti bagi tahu. Tapi anda dah jelaskan dengan detail kat sana. Penting, tempat yang biasa orang silap faham. Okey. Alhamdulillah Allah berikan taufik kepada Al-Faqir untuk mendalami sedikit ilmu falak tu, jadi tahulah di mana silapnya, ibaratnya kat mana. Jadi rujuk balik dekat perbahasan situ. Wal maghrib, dan maghrib pula wahya 3 rakaat, iaitu 3 rakaat. Wa awal waqtiha ghurubu qurs asy-syamsi. Awal waktu maghrib itu ialah ghurubu qurs asy-syamsi, tenggelamnya qurs asy-syamsi. Qurs maksud bulatan penuh matahari, sebab tu ketika tenggelam matahari, kalau di ufuk contoh dekat pantai, maka tenggelam itu bila matahari bulat tu, dia dah tenggelam sebahagian bulatan dia tu, belum lagi masuk waktu maghrib. Tenggelam separuh belum lagi, tunggu tenggelam habis bulatan qurs syams itu, bulatan dia tu masuk. Kalau ni ufuk dah tenggelam habis macam ni, barulah masuk waktu maghrib. Kalau nak tengok anak bulan 29 hari bulan, tengok waktu tu bila dah tenggelam habis qurs syams, maka tengok anak bulan. Jika kalau 2 darjah ke bawah takkan nampak, sebab anak bulan hilal di dalam cahaya matahari lagi. Kalau 2 dan ke atas, 2 dan 7, maka tu imkanur ru'yah. 7 ke atas maqtu'ur ru'yah. Itu pun jikalau tidak ada awan lah. Wa akhiruhu, dan bermula akhirnya, akhir waktu maghrib, ghaibubatus syafaqil ahmar, hilangnya syafaqil ahmar. Syafaq itu iaitu benderang merah. Kalau terjemahan kalau ada dulu terjemahan Jawa untuk kitab Safinatun Najah dulu, dia mega, nama dia terjemah sebagai mega merah, mega. Okey, kalau terjemahan Fatani itu huruf Fatani benderang merah. Ini ialah pandangan mu'tamad dalam mazhab kita, yang mana difatwakan dengan qaul qadim. Ini qaul qadim ni. Qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan akhirnya waktu maghrib ialah sehingga hilangnya syafaqil ahmar. Hingga hilang syafaqil ahmar. Adapun qaul jadid, dia pendek waktunya. Okey, boleh tengok dalam Minhajut Talibin. Boleh dah tengok sambil tu, sebab tu kitab yang ketiga, next level nanti. Wal isya, ini di antara masalah yang difatwakan dengan qaul qadim Imam Syafi'i. Tidak difatwakan dengan qaul jadid. Itu masalah habisnya waktu solat fardu maghrib. Wal isya, dan isya wahya 4 rakaat, dan ia 4 rakaat. Wa awal waqtiha ghaibubatus syafaqil ahmar. Awal waktu isya itu hilangnya benderang merah. Bila hilang benderang merah, maka masuklah waktu isya.
Benderang merah tu daripada mana benderang merah? Benderang merah tu iaitu kesan daripada matahari. Ni kalau matahari ni apa? Bumi bulat. Kemudian daripada ufuk kita ni, bila contoh kita kat sini, matahari dah tenggelam macam ni. Kemudian matahari dah ke bawah, matahari ke bawah, maka kita punya bumi ni bulat ni, dia ada laut dan sebagainya. Maka bias cahaya matahari yang kat bawah ni masih ada lagi benderang merah tu yang memancar dekat sebelah langit tu. Sebelah langit dekat bahagian ufuk maghrib. Okey, tu kesan daripada cahaya matahari. Bila matahari dah ke dalam ke bawah dah tak nampak. Wa akhiruhu tulu'ul fajr as-sadiq. Itu akhir waktu isyak itu terbitnya fajar sadiq. Fajar sadiq beza dengan fajar kadzib. Dia fajar kadzib dulu baru fajar sadiq. Beza lebih kurang dalam 15 minit ataupun 20 minit. Sifat fajar kadzib itu sifatnya dia punya daun dia tu iaitu memanjang macam pisau. Okey, macam pisau. Kalau fajar sadiq dia rata je macam tu. Okey, rata je macam tu. Maksudnya sekata saja dekat ufuk tu rata saja. Boleh buka dalam Google ataupun YouTube al-farqu baina al-fajr as-sadiq wal fajr al-kadhib. Okay, was-subhu dan subuh. Okey, cuma kat sini nanti ada perbahasan yang detail, nanti ana bahaskan secara secara tadlil adillahnya, iaitu tentang sebahagian dakwaan. Okey, sebab membaca sebahagian hadis seolah-olah waktu isyak itu waktu isyak bukan berakhir pada waktu subuh, tetapi berakhir pada tengah malam, dia kata, pada tengah malam. Jadi bukanlah apa yang diamalkan oleh majoriti umat Islam. Kadang-kadang mereka solat lewat isyak tu sehingga sebelum daripada subuh, tengah-tengah pagi tu. Maka itu bukanlah salah. Sebab itu penting kalau belajar hadis pun kena faham dengan kaedah yang betul. Okey, kena ada manhaj yang tepat. Jadi Imam Nawawi ijma' di dalam Majmu', okey, beliau hikayat ijma' bahawa waktu subuh itu yamtaddu ila al-fajr as-sadiq, berkepanjangan sampai kepada fajar sadiq. Adapun hadis Jibril al-waqtu kahataini, okey, waktu itu seperti dua ini, iaitu yang mana malaikat Jibril solat dengan Nabi SAW itu ketika menunjukkan waktu solat waktu isyak dua kali. Satu di awal waktu, satu lagi di tengah malam. Iaitu ulama tanggung adalah waktu ikhtiar. Okay, waktu ikhtiar atau waktu fadilah, bukan waktu jawaz. Ada pun waktu jawaz sampai kepada fajar. Itu akan diluaskanlah pembahasannya sebab penting untuk kita seimbangkan di antara dalil. Wasubhu dan subuh, wa hiya rak'atan, itu dua rakaat. Wa awal waqtiha tulu'ul fajr as-sadiq, terbitnya fajar sadiq. Wa akhiruhu tulu'us syamsi, dan akhir waktu subuh itu tulu'us syamsi. Dia beza kalau masuk waktu maghrib dia kena tenggelam habis qursus syams. Mana contoh ni ufuk qursus syams ini bulatan itu kena tenggelam habis, baru masuk waktu maghrib. Adapun tulu'us syamsi, dia kena naik sikit tu, tu dah habis dah waktu subuh. Bukan kena tunggu bulatan matahari itu timbul, bukan. Naik je sebahagian qursus syamsi, dia dah habis waktu subuh. Okey, kemudian a'dzarus solat, keuzuran solat. Keuzuran solat tu maksudnya apa? Itu tengok ail asya'ul lati tadfa'u ithma ta'khiris solat an waqtiha. Perkara-perkara yang menolakkan akan dosa melewatkan solat melebihi daripada waktunya. Ta'khir an. Okey. Kena beza situ. Bila ta'khir, okey, ta'khir an, mana melepasi, an lil mujawazah tu maksudnya dia melewatkan solat melepasi waktunya, dah habis waktunya. Itu beza nanti. Sebab tu di dalam kalau antum baca kitab fiqh kita, syuruh minhaj misalnya, jangan keliru kadang-kadang macam mana pula ta'khirul bayan an waqtil hajah mumtani'. Ada sebagai ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Okey, jaiz. Jadi beza situ tu. Ta'khirul bayan an waqtil hajah.
anil mujawazah, melepasi waktu hajat. Orang berhajat tidak dijelaskan juga. Itu tidak boleh. Adapun takhirul bayan li waqtil hajah, untuk waktu hajat. Dan waktu hajat sampai yang dijelaskan, itu boleh. Masuk ke uzuran ini tidak berdosa lah, tidak berdosa. Asalnya kalau kita melewatkan solat di luar waktu sampai di luar waktu tanpa ada keuzuran, maka berdosa. Ini keuzuran solat. Mana melewatkan solat itu lepas daripada waktunya, habis waktunya. Pertama sekali an-naum, tidur. Tapi dekat sini kena tafsil. Penting kat sini sebab selalu ditanya. Selalu ditanya. Tidur itu maksudnya tidur di waktu qabla dukhuli waqti solat mutlaqan. Sebelum masuk waktu solat mutlaqan. Mutlaqan sampai ada dia zon boleh bangun awal ke akhir ke macam ni. Contohnya apa? Contohnya solat zuhur. Maka dia pada waktu pukul 10 pagi dia tidur. Jadi dia telah tidur, contoh sebelum masuk waktu zuhur, maka dia haruskan mutlaqan. Au ba'dahu, ataupun selepasnya, selepas daripada masuk waktu solat. Contohnya dah azan zuhur, kemudian nak tidur selepas azan zuhur, boleh ataupun tidak. Ni bab setengah tu ada kata dulu ada orang kata kalau tidur selepas azan nanti mayatnya berat. Okey. Sebenarnya ada tafsir. Tengok, kalau nak tidur selepas daripada masuk waktu solat, wa huwa yazunnu annahu yastayqizu qabla an yadhiqa al-waqtu, dan dia sangka bahawa dia tu akan bangun daripada tidur sebelum daripada sempit waktu. Iaitu sempit waktu ni maksudnya apa? Sempit waktu dengan maksud kalau kita solat zuhur paling cepat berapa? 5 minit. Jadi kalau contoh 4.30 minit solat asar, masuk asar, maka 4.25. Maksud dia sangka dah azan zuhur dia tapi penat. Tapi dia sangkaan kuat dia tu, dia akan bangun sebelum 4.25. Sebelum 4.25. Maka bila macam tu itu termasuk daripada keuzuran. Maksudnya apa? Dia tu dibolehkan untuk tidur. Okey, dibolehkan untuk tidur. Fala yu'dhar idza nama fil waqti wa huwa la yazunnu annahu yastayqizu qabla an yadhiqa anha. Maka tidak dimaafkan. Fala yu'dhar, maka tidak diberikan kemaafan. Okey, idza nama fil waqti, apabila dia tidur di dalam waktu, iaitu selepas azan, wa huwa la yazunnu annahu yastayqizu qabla an yadhiqa anha, dan dia tidak sangka bahawa dia boleh bangun sebelum daripada sempit waktu. Ini biasa contoh dah penat. Contoh orang penat, dia pun dah biasa tajribah dengan dirinya. Contohnya dah masuk waktu asar, contohnya lagi sejam, dia pun nak tidur. Tapi dia biasa, aku kalau tidur ni biasanya 2 jam ni. Maka haram dia tidur ketika itu. Okey, sebab dia berdosa nanti terlajak keluar daripada waktu. Okey, wa huwa la yazunnu annahu yastayqizu qabla an yadhiqa anha, ولهذا تجب عليه الفورية في القضاء إذا أخرها بالنوم حينئذ. Maka kerana inilah li'adamil uzri ini harus wajib ke atasnya itu fauriyah fil qada. Wajib ke atasnya itu bersegera pada qada idza akharaha bin naumi hinaidin. Contohnya apa? Jadi dia tidur lagi sejam sebelum asar, tapi dia belum solat zuhur lagi. Kemudian dia nak tidur, tapi dia tak sangka bahawa dia takkan bangun melainkan lepas 2 jam, maksud lepas daripada waktu asar. Maka jikalau dia tertidur juga, maka bila dah bangun dah asar dah. Sedangkan dia belum solat zuhur lagi, maka dia telah takhirkan zuhur tu, melepasi daripada waktunya. Maka orang yang macam ni dia wajib kena fauriyah pada qada, kena cepat-cepat qada zuhur tadi tu. Adapun orang yang tidur di awal waktu, tidur sebelum waktu, okey, ataupun selepas waktu, dan dia sangka dia akan bangun sebelum daripada qabla ayadhiqal waqtu, tetapi di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidurnya lewat, tidurnya lambat, lama.
Contohnya dia tidur pukul 10. Kemudian dia bangkit dah pukul 5 petang. Terlepas zuhur dah. Orang yang macam ni dia terlepas dengan sebab keuzuran. Ada keuzuran itu tidur. Maka orang yang terlepas daripada solat dengan keuzuran, maka dia tidak diwajibkan qada solat ala al-fawr, di atas faur. Dia boleh tak faur, tak wajib faur, tapi afdalnya faur. Okey. Wan nisyan, dan terlupa. Terlupa. Tapi tengok tu. Kata musannif rahimahullah, dia kata itu bi syarti alla yansha'a an manhiyin anhu. Dengan syarat bahawa tidak terjadi ia lupa itu an manhiyin anhu, berpunca daripada perkara yang dilarang. Bahkan ni yang dibolehkan, terlupa tu termasuk daripada keuzuran solat. Terlupa jika apa? Terlupa an nahwi mutala'atin fi kitabin aw san'ah aw nahwihima, iaitu terlupa daripada umpama sebab mutala'ah pada kitab, duk baca kitab, ataupun duk pekerjaan dia tu sibuk, lemak terlepas waktu misalnya. Maka itu dimaafkan. Terlupa, sibuk layan orang, terlupa. La nahwi qimar min al-muharramat, okey, atau nahwi la'bi syatranj min al-makruhat. Tidak daripada umpama judi, daripada perkara-perkara yang haram, ataupun main catur, daripada perkara-perkara makruh. Jadi main catur tu dalam mazhab kita makruh, okey, iaitu of course lah yang dengan beberapa qaid lah, dan daripada berjudi dan sebagainya, main judi dan jadi terlupa. Jadi terlupa solat dengan benda yang diharamkan. Maka itu lupanya itu tidak termasuk daripada keuzuran solat. Maksudnya apa? Jikalau dia terlupa solat dengan sebab contoh main judi misalnya, maka haram, berdosa dia tu. Berdosa melewatkan solat. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Okey, kemudian wal jam'u, dan jama', iaitu jama' takhir bisa farid atau marad. Okey. Iaitu dia menjamakkan solat, iaitu zuhur dia terlepas. Pasal apa? Dia telah niat jamak lah. Niat jamak tu sebelum daripada habis waktu zuhur tu. Tapi dengan jamak takhir lah, maksudnya dia melewatkan zuhur, melepasi daripada waktunya, habis waktunya. Dengan sebab apa jamak? Itu jamak takhir. Dengan sebab safar ataupun sakit. Jamak dengan sebab sakit ni luaslah mazhabnya. Jadi macam doktor yang melakukan pembedahan, banyak mazhab yang menyokong untuk mereka itu boleh melakukan solat jamak. Wal ikrah, dan yang dipaksa. Iaitu mana ikrah ni maksudnya apa? Jangan solat. Kalau solat sekarang saya tembak awak. Dan syarat ikrah tu kita telah jelaskan detail pada dars sebelum ni lah. Okey. Kemudian as-salatul muharramah min haitsul waqtu. Solat-solat yang diharamkan dari sekira-kira waktunya. Itu waktu-waktu yang diharamkan. Min haitsul waqtu tu baca macam tu. Baca lughah jumhur. Min haitsul waqtu, sebab haitsu lazim idafah pada jumlah. Kalau antum baca min haitsul waqti, baca dengan idafah, itu lughah kufi. Tahrumu salatu allati la sababa laha, haram oleh solat yang tidak ada sebab baginya. Yang tidak ada sebab, iaitu solat sunat mutlak. Okey. Aw laha sababun mutaakhirun, ataupun ada baginya sebab mutaakhir. Ingat, solat yang ada sebab mutaakhir, tengok seperti mana? Kal istikharah wal ihram. Ini solat sunat ihram tu sebab kena ihram sunat untuk solat. Jadi solatnya itu sebabnya mutaakhir. Solatnya dulu sebabnya itu mutaakhir. Begitu juga dengan istikharah. Maka solat sunat ni ada yang sebabnya ada yang tak ada sebab langsung, iaitu solat sunat mutlak. Ada yang solat sunat ghair mutlak, iaitu yang ada sebab. Okey. Cuma sebabnya terbagi pada 3. Yang sebabnya mutaakhir, yang tu tidak boleh kat sini. Adapun sebab yang muqarin dan juga sebab mutaqaddim, maka itu dibolehkan. Okey, dibolehkan. Ni.
haram solat yang tidak ada sebab baginya ataupun yang ada baginya sebab mutaakhir fi ghairi harami Makkah, pada selain daripada tanah Mekah, haram Mekah. Ingat, 5 waktu ni haram untuk solat, okay, kecuali di tanah haram Mekah saja, bukan Madinah, Mekah sahaja, okay, sebab ada nasnya. Fi khamsati awqat, itu takluk pada tahrumus solat, tahrum fi khamsati awqat. Haram solat itu pada 5 waktu. 3 waktu bersangkut paut dengan masa, 2 lagi bersangkut paut dengan perbuatan solat tu sendiri tu. Cuba tengok. Pertama sekali, waqti tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu naik matahari. Okey. Hatta tartafi'a, sehinggalah naik ia matahari tu, qadra rumhin, sekadar segalah, selembing, rumhin selembing, iaitu lebih kurang 7 hasta, okey, pada pandangan mata. Lebih dia punya minit itu sekejap saja, okey, tak sampai setengah jam, dalam beberapa belas minit sahaja. Kemudian maksudnya apa? Matahari tu naik daripada ufuk timur, naik, kita anggarkan segala selembing, okey, selembing pada pandangan mata kasar kita tu, maka tu qadar rumhin. So bermula daripada tulu' asy-syams, sebab tu tulu' asy-syams itu bermula daripada naik kurs zahirnya sikit kurs syams itu, sehinggalah naik matahari itu sekadar segala ataupun selembing, maka itu waktu yang diharamkan untuk solat. Solat yang ada yang ada sebab, yang tidak ada sebab, ataupun yang sebab mutaakhir. Adapun sebab muqarin dan sebab mutaqaddim itu dibolehkan, tak ada masalah. Antara sebab yang mutaakhir tu sebabnya iaitu solat hajat. Jadi sebab tu dalam 5 waktu ni tak boleh solat hajat. Wa waqtil istiwa, dan waktu istiwa. Waktu istiwa fi ghairi yaumil jumu'ah hatta tazul, pada selain daripada hari Jumaat. Hari Jumaat special case, ada pengecualian mana solat, okey, pada hari Jumaat itu sebelum, pada waktu istiwa itu dibolehkan juga, sehinggalah hatta tazul. Asal macam ni, selain daripada hari Jumaat kita letak tapi dulu mustasna dia tu. Jadi waktu istiwa sehinggalah waktu tazul. Waktu istiwa ni sangat singkat, dia tak muat pun satu solat, 2 rakaat tak muat pun. Waktunya apa? Waktunya sangat latif. Wa waqtuhu latifun jiddan, kalau ibarat dalam Mughni Muhtaj. Jadi apa faedahnya kalau solat pun tak muat 2 rakaat dekat waktu istiwa hatta tazul? Tak. Jikalau takbiratul ihram bertepatan dengan waktu ini, maka tidak sah solatnya. Wa waqtil isfirar, waktu istiwa ni dalam seminit macam tu saja, okey. Wa waqtil isfirar hatta taghruba, dan waktu isfirar, waktu kekuningan asar tu, hatta taghruba, sehinggalah tenggelam matahari. Wa ba'da fi'lil 'asri hatta taghruba, tu dah 3 tu nisbah dengan waktu ni, nisbah dengan perbuatan itu, selepas daripada fi'lil 'asri hatta taghruba, selepas daripada melakukan solat asar, hatta taghruba, sehinggalah taghruba, tenggelam matahari. Di sini tengok tu, walau majmu'atan, sekalipun dijamakkan fi waktu zuhri, jamak takdim, dia dah lakukan solat zuhur dan juga solat asar, jamak takdim, maka selepas daripada solat asar, maka dia tak boleh lakukan solat yang la sababalaha ataupun laha sababun mutaakhirun. Wa ba'da fi'li subhi, dan selepas daripada melakukan solat subuh, hatta tatlu'a, sehinggalah naik ia matahari. Iaitu mana, kalau dia lakukan solat subuh di awal waktu, jadi bila setelah saja dia lakukan tunaikan solat fardu subuh, maka sampailah naik matahari itu dia tidak boleh untuk solat. Okey, tidak boleh solat sunat mutlak, okey, tidak boleh solat sunat yang sebabnya mutaakhir. Adapun solat faitah
solat fardu yang luput, maksudnya dulu-dulu zaman-zaman remaja dulu tu tak solat dan sebagainya, maka dia nak qada. Jadi untuk solat faitah, qada solat faitah, maka tidak ada waktu tahrim padanya. Boleh sahaja 24 jam harus. Okay. Kemudian syurut wujub solat, bermula segala syarat wajib solat, sittatun, ialah 6. Tapi ini solat yang difardukan lah, iaitu 6 perkara. Pertama sekali Islam, maka tidak dituntutlah orang yang kafir. Wal bulugh, okey. Tapi orang yang murtad yang keluar daripada Islam, maka dalam tempoh dia murtad, contoh dia murtad selama 3 bulan kemudian masuk Islam semula, dalam tempoh 3 bulan itu dia wajib qada. Wal bulugh, dan orang yang telah baligh, maka kanak-kanak tidak wajib. Wal aqlu, dan berakal, orang gila, orang pitam, orang mabuk, okey, tidak wajib solat. Adapun jikalau gila atau pengsan atau mabuk tu dengan perkara yang dia sengaja, maka wajib kena qada. Contoh dia sengaja minum arak tu, kemudian dia mabuk 24 jam, tertinggal 5 waktu solat, maka wajib dia qada. Wa naqau 'an al-haid wan nifas, dan suci daripada haid dan nifas. Wa bulughud da'wah, okey, dan sampai dakwah. Ni tengok tu, untuk yang wan naqau 'an al-haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas, maka tidak wajib di atas orang yang haid dan nufasa, orang nifas, solat, dan tidak ada qada di atas kedua-duanya. Yang qada tu seperti pandangan Khawarij lah, Haruriyah tu, sebagaimana hadis dalam Sahih Bukhari tu, ketika mana Siti Aisyah kata kepada seorang perempuan, Haruriyatun anti tu, maka tengok tu, bal yahrumu alaihim al-qada 'inda Ibn Hajar. Di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami, haram orang yang haid dan nifas ini qada solat. Bahkan jikalau dia qada juga, dia akan jadi solat sunat tanpa ada pahala di sisi Imam Ramli. Di sisi Imam Ramli. Di sisi Imam Ibn Hajar, jika dia solat juga berdosa, bermain-main dengan hukum syarak. Wa bulughud da'wah, dan sampai dakwah. Sampai dakwah ni penting. Cuba tengok ni ta'liqnya, fala tajibu ala man lam tablughu, maka tidak wajib ia solat, ala man lam tablughu, di atas mereka yang tidak sampai ia dakwahu akan man tu, orang yang tidak sampai dakwah Islam kepadanya. Seperti mana ka annasha'a fi syahiqi jabalin, seperti bahawa membesar ia itu hidup ia seseorang itu, fi syahiqi jabalin, pada puncak bukit. Ni kalau kita kata macam orang duduk dekat Amazon, duduk kat puncak-puncak bukit, siapa lah nak berdakwah atas tu? Maka fala yajibu alaihi al-qada idza balaghathu 'inda ar-ramli. Maka orang-orang macam ni bila dah sampai dakwah Islam, kemudian dia masuk Islam, maka tidak wajib qada di atas mereka itu bila dakwah tu dah sampai kepada mereka. Itu di sisi Imam Ramli. Wa qala Ibn Qasim, dan di sisi Ibn Qasim al-Abbadi, yajib, iaitu yajibul qada, wajib qada. Wa salamatul hawas, dan sehat panca indera. Cuba tengok bawah tu ta'liq nombor 7 tu, fala tajibu ala man khuliqa a'ma asamma, maka tidak wajib ia solat ala man, di atas mereka yang khuliqa, yang diciptakan akannya itu, a'ma, dalam keadaan yang buta, asamma, lagi pula pekak. Buta, mata tak boleh nampak, pekak, telinga tak boleh dengar. Walau natiqan, tu ghayah, okey. Walau kana al-a'ma natiqan, sekalipun orang itu natiqan, yang bertutur, boleh bercakap, tapi telinga tak dengar, tuli, pekak, dan mata buta, itu tidak wajib solat. Sebab apa? Sebab dia nak belajar macam mana, nak tunjuk kat papan putih, tak nampak, nak diajar dengar, tak dengar. Ni. Ini kena kedua-dua. Adapun jikalau dia tu buta, boleh mendengar, maka wajib. Ataupun jikalau dia boleh mendengar tapi tak nak ataupun dia mata celik tapi pekak, wajib. Ini jikalau dua-dua, dengar pun tak, lihat pun tak. Maka wala qada'a alaihi idza ruddat alaihi hawasu, maka tidak ada qada' baginya
apabila dikembalikan semula kepadanya hawasuhu, mana diciptakan dia tu ketika mana dia baligh, okey, tak nampak dan peka. Kemudian lepas daripada beberapa waktu dia dikembalikan oleh Allah panca inderanya salah satu, sama ada telinga ataupun mata, maka itu tidak ada qada baginya. Kemudian arkanus salat. Jadi ana minta keuzuran daripada antum semua untuk berhenti setakat tu dulu. Asalnya kita nak habiskan kitab solat, tapi ada sedikit gangguan kesihatan sebab banyak urusan sangat tengah hari tadi. Jadi rasa pening kepala. Ini insya-Allah kita sambung pada minggu pada majlis seterusnya pada arkanus solat insya-Allah taala. Dan jumpa lagi. Dan apa-apa sebarang kemusykilan ataupun ibarat yang kurang jelas ataupun huraian yang kurang dengar ataupun kurang jelas macam itulah, lebih kurang boleh tanya dekat grup dan insya-Allah ana akan jawab pada pertemuan kita seterusnya insya-Allah taala. Jadi ana mohon undur dulu. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.